Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Apa pula yang kita nak belajar pada hari ini? Kita akan tumpukan perhatian kita kepada topik 13.2, sistem urinary. Jom kita lihat sama-sama. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat yang pertama, dapat mengenal pasti struktur dan fungsi ginjal. Yang kedua, dapat melukis, melabel dan menerangkan struktur nefron dan ductus pengumpul. Dan yang ketiga, dapat memerihalkan proses pembentukan air kencing yang melibatkan 3 proses iaitu ultraturasan, penyerapan semula dan rembesan. Kita akan lihat dulu tentang struktur ginjal. Cikgu pasti semua sedia maklum manusia mempunyai sepasang ginjal dan ginjal dibekalkan dengan darah beroksigen yang datangnya dari aorta dan memasuki ginjal melalui salur darah yang dikenali sebagai arteri renal. Ingat ya, perkataan renal di sini merujuk kepada ginjal. Dan kita semua tahu arteri merupakan salur darah yang mengangkut darah beroksigen. Maka arteri renal merupakan salur darah yang membekalkan darah beroksigen ke organ ginjal. Apabila darah sudah ditapis, iaitu bahan-bahan kumuh sudah disingkirkan untuk membentuk air kencing, darah seterusnya akan keluar dari ginjal melalui vena renal. Vena merujuk kepada salur darah yang mengangkut darah terdioksigen. Dan ingat, sekali lagi, renal di sini merujuk kepada ginjal. Maka vena renal merupakan salur darah yang mengangkut darah terdioksigen dari ginjal. Dan seterusnya, darah ini akan memasuki semula jantung melalui vena cava. Air kencing yang terbentuk akan dialirkan melalui ureter dan disimpan di dalam pundi kencing sebelum akhirnya disingkirkan daripada badan kita melalui uretra. Lihat pula keratan rentas ginjal. Kita dah tahu tadi arteri renal mengangkut darah beroksigen dari jantung ke ginjal. Manakala vena renal mengangkut darah terdioksigen dari ginjal kembali ke jantung. Dan air kencing yang terbentuk akan dialirkan ke pundi kencing melalui ureter. Ginjal terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian paling luar merujuk kepada korteks, bahagian tengah merupakan medula dan bahagian paling dalam merujuk kepada pelvis. Dan setiap ginjal terdiri daripada berjuta-juta unit berfungsi yang dikenali sebagai nefron. Jadi di nefron inilah akan terhasilnya air kencing. Tahukah anda apakah fungsi ginjal? 2 fungsi utama ginjal ialah perkumuhan dan pengosmokawal aturan. Perkumuhan di sini merujuk kepada penyingkiran bahan kumuh yang toksik, iaitu sebatian bernitrogen seperti urea, asid urik, amonia dan kreatinina. Manakala pengosmokawal aturan sebenarnya merupakan proses homeostasis, di mana ginjal berperanan untuk mengawal atur jumlah isi padu air dan kepekatan ion dalam pendalir badan. Ginjal juga mengawal tekanan osmosis darah dan kandungan elektrolit dan pH darah serta pendalir badan. Sebelum kita belajar tentang proses-proses yang terlibat dalam pembentukan air kencing,
penting untuk kita kenal pasti dulu struktur nefron. Lihat pada bahagian yang berbentuk seperti cawan, ini dikenali sebagai kapsul Bowman. Dan kapsul Bowman bersambung dengan tubul renal yang berlingkar yang dikenali sebagai tubul berlingkar proksimal. Seterusnya, terbentuklah tube yang panjang yang akan memanjang ke bahagian medula renal. Tubul ini berbentuk U dan inilah liku Henle. Seterusnya, terbentuk tubul berlingkar distal. Tubul berlingkar distal, beberapa nefron akan bergabung untuk membentuk ductus pengumpul. Sekarang kita lihat pula salur darah yang terdapat dalam ginjal. Kita semua sedia maklum, ginjal dibekalkan dengan darah beroksigen melalui arteri renal. Arteri renal akan bercabang untuk membentuk arteriole efferent dan akhirnya membentuk gumpalan jaringan kapilari darah yang terdapat dalam kapsul Bowman iaitu glomerulus. Glomerulus pula akan bergabung semula untuk membentuk arteriole efferent dan arteriole efferent akan bercabang untuk membentuk jaringan kapilari darah. Jadi, darah dialirkan dari arteri renal memasuki arteriole efferent ke glomerulus. Seterusnya arteriole efferent dan kapilari darah. Dan darah ini akan dialirkan dalam jaringan kapilari darah dan memasuki semula vena renal untuk diangkut ke jantung melalui vena cava. Bendalir renal yang terbentuk dalam kapsul Bowman pula akan mengalir di sepanjang tubul. Dan bendalir inilah yang akhirnya akan membentuk air kencing yang akan dialirkan masuk ke ureter sebelum disingkirkan dari badan kita. Untuk pengetahuan semua, nefron terdiri daripada kapsul Bowman, glomerulus dan kesemua tubul renal. Proses pertama dalam pembentukan air kencing ialah ultraturasan. Jadi, di mana berlakunya proses ultraturasan? Ultraturasan berlaku pada kapsul Bowman dan glomerulus, di mana kita dah tahu sebelum ini darah beroksigen akan memasuki ginjal melalui arteri renal. Arteri renal akan bercabang untuk membentuk arteriole efferent dan seterusnya bercabang untuk membentuk gumpalan kapilari darah yang dikenali sebagai glomerulus. Maka darah akan mengalir masuk ke arteriole efferent dan seterusnya ke dalam glomerulus. Tetapi kalau anda perhatikan pada gambar yang ditunjukkan, kita tahu diameter arteriole efferent adalah lebih besar berbanding diameter arteriole efferent. Dan disebabkan oleh perbezaan diameter salur darah inilah yang menyebabkan darah yang memasuki glomerulus bertekanan hidrostatik tinggi. Jadi, oleh kerana darah ini bertekanan hidrostatik tinggi, maka sebahagian bahan yang terdapat dalam darah akan terturas keluar dan memasuki rongga kapsul Bowman. Ingat ya, bila kita sebut tentang turasan, faktor yang menentukan bahan yang terturas keluar ialah saiz. Jadi, hanya bahan-bahan yang kecil sahaja yang dapat meresap melalui dinding kapilari glomerulus untuk memasuki rongga kapsul Bowman. Manakala bahan-bahan dan sel yang besar seperti sel darah merah, platelet
dan protein plasma tidak akan terturas keluar. Jadi, bahan atau bendalir yang terturas keluar dan memasuki kapsul Bowman ini dikenali sebagai hasil turasan glomerulus. Jadi, hasil turasan glomerulus ini seterusnya akan bergerak di sepanjang tubul. Manakala darah bersama-sama dengan bahan yang tidak terturas keluar akan memasuki arteriole efferent dan mengalir dalam jaringan kapilari darah. Ingat ya, apabila bendalir itu berada dalam salur darah, ianya dikenali sebagai darah. Tetapi sebaik sahaja ianya terturas masuk ke kapsul Bowman. Bendalir ini dikenali sebagai hasil turasan glomerulus. Proses kedua dalam pembentukan air kencing ialah penyerapan semula. Kalau ultraturasan tadi berlaku dalam kapsul Bowman, penyerapan semula pula berlaku di mana? Penyerapan semula berlaku di sepanjang tubul renal, iaitu tubul berlingkar proksimal, liku Henle dan tubul berlingkar distal. Apa yang dimaksudkan dengan penyerapan semula dan kenapa proses ini penting? Penyerapan semula merujuk kepada penyerapan bahan-bahan yang terdapat dalam bendalir renal kembali ke jaringan kapilari darah. Ingat, tadi apabila kita belajar tentang proses ultraturasan, cikgu dah cerita bahan-bahan yang akan terturas keluar adalah bahan-bahan yang mempunyai saiz yang kecil. Tapi anda perlu ingat bahawa nutrien juga mempunyai saiz yang kecil. Maka, selain daripada bahan-bahan kumuh, nutrien dan ion dan juga air akan terturas keluar dan memasuki rongga kapsul Bowman. Jadi, hasil turasan glomerulus ataupun bendalir renal ini, jika dibiarkan, akan mengalir di sepanjang tubul dan akhirnya membentuk air kencing. Bermaksud, kita akan kehilangan nutrien dan juga ion daripada badan kita. Sudah tentu kita tidak mahu perkara ini berlaku. Sebab itu, penting untuk berlaku penyerapan semula air, ion dan juga nutrien dari tubul renal kembali ke jaringan kapilari darah. Sekarang kita lihat dulu penyerapan semula di tubul berlingkar proksimal. Di sini, ion natrium akan dipam secara aktif ke dalam kapilari darah. Ini diikuti dengan penyerapan semula ion fluorida secara pasif. Apabila ion diserap semula ke dalam kapilari darah, ini sudah tentu akan menyebabkan kepekatan darah meningkat. Dan ini secara tidak langsung akan menyebabkan air juga meresap keluar dari tubul renal ke dalam jaringan kapilari darah melalui proses osmosis. Dua lagi bahan penting yang akan diserap semula dalam tubul berlingkar proksimal ialah glukosa dan asid amino. Ingat ya, semua iaitu 100% glukosa dan asid amino akan diserap semula melalui proses pengangkutan aktif dari tubul kembali ke jaringan kapilari darah. Ini bermaksud bendalir renal dalam liku Henle maupun tubul berlingkar distal tidak akan mengandungi glukosa dan asid amino kerana kesemuanya sudah diserap semula di tubul berlingkar proksimal.
Apa pula bahan yang diserap semula di liku Henle? Sekali lagi, air akan diserap semula melalui proses osmosis. Ion natrium akan dipam secara aktif ke dalam kapilari darah dan diikuti dengan penyerapan semula ion klorida secara pasif. Seterusnya, lihat pula penyerapan semula yang berlaku di tubul berlingkar distal. Bahan-bahan yang diserap semula di sini ialah ion natrium, ion klorida dan juga air. Dan jumlah ion dan juga air yang diserap semula di tubul ini bergantung kepada kandungan air dan garam dalam badan kita. Jadi sekiranya badan kita kekurangan air, sudah tentu lebih banyak air yang akan diserap semula. Bahan-bahan yang diserap semula akan diangkut dalam kapilari darah dan seterusnya memasuki jantung melalui vena cava. Hanya bahan-bahan lain yang tidak diserap semula akan memasuki duktus pengumpul untuk membentuk air kencing dan disingkirkan dari badan kita. Akhir sekali, kita akan lihat proses ketiga dalam pembentukan air kencing, iaitu rembesan. Di mana pula proses ini berlaku? Rembesan juga berlaku di sepanjang tubul renal, tetapi lebih aktif di tubul berlingkar distal. Apa pula yang dimaksudkan dengan rembesan? Mudah sahaja. Kalau tadi kita ada belajar tentang proses penyerapan semula, iaitu dari tubul ke dalam kapilari darah, rembesan pula merupakan proses yang berlawanan, di mana bahan-bahan tertentu akan dirembeskan dari kapilari darah untuk memasuki semula tubul renal. Kalau tadi penyerapan semula melibatkan penyerapan semula bahan-bahan yang diperlukan oleh badan kita seperti nutrien, air dan juga ion, rembesan pula merujuk kepada penyingkiran bahan buangan yang pada mulanya tadi tidak terturas keluar. Ingat ya, walaupun berlaku ultraturasan di glomerulus, sebahagian besar bahan kumuh sahaja yang akan terturas dan memasuki kapsul Bowman. Mungkin masih terdapat lagi bahan kumuh yang tidak terturas dan masih berada dalam darah kita. Oleh itu, penting untuk kita merembes bahan-bahan buangan ini supaya dapat disingkir keluar dari badan dalam bentuk air kencing. Jadi, apakah bahan-bahan yang akan dirembeskan dari darah ke dalam tubul renal? Di tubul berlingkar distal, bahan-bahan yang dirembes ialah ion hidrogen, ion kalium, ion amonium, urea, kreatinina, bahan toksik dan sesetengah dadah. Apabila pendalir renal sampai ke duktus pengumpul, hanya tinggal sedikit sahaja garam dan kebanyakan air juga telah diserap semula ke dalam aliran darah. Maka baki bendalir renal ini disebut sebagai air kencing dan akan mengalir menuruni duktus pengumpul. Tapi ingat ya, mungkin ada sedikit urea yang akan meresap keluar di duktus pengumpul, iaitu ke bendalir persekitaran dan juga ke dalam kapilari darah kerana saiz molekulnya yang kecil. Air kencing mengandungi air, urea, garam natrium klorida, asid urik dan kreatinina.